Saya tahu yang Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi dia pergi ke Turki pada 3 hingga 7 Julai, tapi pada 13 dia datang ke Parlimen. Jadi kita tahu semua yang pergi ke luar negara mereka harus dikuarantin selama 14 hari. Tapi sekarang yang Menteri Kabinet sendiri tidak ikut. Dan seorang menteri yang tidak mematuhi SOP kerajaan sendiri sungguh memalukan. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Goping, juga 10 minit. Terima kasih Malangnya Ketua yang menjemput saya untuk terus melibat dalam rang undang-undang langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan COVID-19 tahun 2020. Akta ini untuk mengadakan peruntukan sebanyak 45 bilion untuk menangani krisis COVID-19 yang merupakan satu krisis kesihatan awam, krisis ekonomi dan krisis sosial. Dan peruntukan ini termasuklah 600 juta allowance untuk barisan hadapan dan 1 bilion ringgit untuk Kementerian Kesihatan. Tuan Yang Ketua, COVID-19 ini merupakan satu isu utama dalam setahun dua ini yang bukan setakat di dunia tetapi juga di Malaysia. Dan apa yang berlaku di seluruh dunia menunjukkan bahawa pandemik tersebut tidak akan terhenti dalam masa terdekat. Pengalaman di negara China, Jepun, Korea Selatan, New Zealand dan sebagainya juga menunjukkan jangkitan akan terus berlaku walaupun dengan usaha kawalan yang rapi. Dan ini kita boleh nampak apa yang berlaku dengan kluster-kluster yang baru di Malaysia seperti kluster Siwaganga, kluster Tawa dan sebagainya yang terus berlaku, dan ini bermakna virus tersebut masih berada di kalangan komuniti. Dan jelas wabak COVID-19 ini akan terus berlaku di Malaysia. Sementara kita menanti vaksin dan rawatan yang efektif, kita harap apabila kes baru atau wabak baru dikesani, jumlah kes tidak begitu tinggi dan jangkitan seterusnya boleh disekat melalui pengesanan kontak rapat dengan cepat dan tepat. Ini bergantung kepada respons kesihatan awam. Keupayaan kita untuk mengaktifkan ekonomi bergantung kepada keupayaan Kementerian Kesihatan mencegah wabak supaya dia tidak menjadi wabak besar-besaran. Respons kesihatan awam adalah asas untuk memulihkan ekonomi. Walaupun aplikasi seperti Selangkah dan MySejahtera membantu, untuk mengesan konteks secara fizikal masih memerlukan tenaga manusia, khususnya petugas-petugas di kesihatan awam. Peruntukan sedia ada untuk program kesihatan awam pada tahun 2020 adalah sebanyak 5.66 bilion ringgit dengan perjawatan 78,266. Pejabat di kesihatan awam yang sedia ada perlu memberi perkhidmatan di lebih dari 3,000 klinik kesihatan, klinik desa, klinik komuniti serta klinik bergerak, memberi perkhidmatan untuk kesihatan keluarga, untuk kesihatan pelajar di sekolah, untuk promosi kesihatan dan untuk kawalan penyakit NCD, penyakit-penyakit berjangkit lain seperti denggi, TB, HIV, campak, polio dan sebagainya. Dan kini dengan tambahan beban COVID-19, pasti peruntukan dan penjawatan harus ditambah. Saya cadangkan supaya peruntukan dan penjawatan untuk kesihatan awam ditambah sekurang-kurangnya 20% dalam perancangan yang akan datang. Berkenaan dengan dua kluster yang berlaku baru-baru ini, khususnya kluster Siwaganga dan kluster Tawa. Dan kedua-dua kluster ini merupakan kluster yang agak besar, masing-masing melibatkan 45 kes pesakit dan telah ada jangkitan generasi ketiga. Untuk kluster Siwaganga,
Jelas berlaku kelemahan dari segi penguatkuasaan perintah kuarantin di bawah Akta 342 di mana pesakit kes zero yang pulang dari India telah diberi peluang untuk merayau di merata tempat sehingga wabak berlaku. Saya mencadangkan supaya Kementerian Kesihatan pakai gelang tangan GPS untuk mereka yang diperintah kuarantin, khususnya untuk mereka yang pulang dari luar negara serta kontak rapat. Kluster Siwangangga juga memberi satu peluang keemasan untuk kita memahami bagaimana jangkitan COVID-19 itu berlaku. Ini adalah kerana kita dapat kenal pasti kes zero dengan jelas. Apabila kes zero itu berlaku, kita sebenarnya dalam keadaan jangkitan tempatan di tahap sifar, khususnya di negeri Kedah masa itu. Jadi jelas kita tahu siapa kes zero dan kita juga tahu rangkaian jangkitan yang melibatkan 45 pesakit tersebut. Dan bukan setakat kita tahu rangkaian tersebut, tetapi adalah penting untuk kita faham bagaimana jangkitan itu boleh berlaku. Bagaimana virus itu boleh merebak daripada seorang ke seorang yang lain. Dan untuk ini, saya cadangkan supaya kementerian hantar satu pasukan penyelidik khas untuk meneliti kluster Siwangangga tersebut supaya kita boleh memahami mekanisme jangkitan tersebut dengan lebih teliti dan supaya kita dapat merangka kaedah untuk pencegahan masa depan. Untuk kluster Tawa, telah dilaporkan dalam berita bahawa terdapat 4 pesakit, seorang guru dan 3 orang murid di sebuah sekolah di Kulim. Jadi, adakah sekolah tersebut akan diarahkan tutup buat sementara? Ini saya pasti ramai rakyat yang ingin tahu. Dan kluster Tawa juga menunjukkan bahawa sekolah merupakan tempat berisiko tinggi di mana jangkitan boleh berlaku. Walaupun risiko untuk penyakit yang serius di kalangan kanak-kanak adalah rendah, tetapi mereka boleh menjadi sumber kepada jangkitan. Jadi soalan saya, adakah kerajaan bersedia untuk mewajibkan pemakaian pelitup muka di sekolah dan memberi pelitup muka boleh basuh untuk kesemua 5.4 juta murid sekolah rendah, sekolah menengah dan pra-sekolah. Tuan Yang Dipertua, semasa perbahasan usul menjunjung kasih Tita Diraja, saya telah bangkitkan isu berkenaan dengan vaksin pneumokokal. Sebanyak 60 juta telah diluluskan oleh Parlimen ini semasa perbahasan belanjawan 2020 tahun lepas untuk melaksanakan program tersebut pada tahun ini. Dan saya terima jawapan bertulis daripada Yang Berhormat Menteri yang mengatakan bahawa program tersebut telah dibatalkan. Akan tetapi, penjimatan 60 juta ringgit tersebut tidak tersinarai sama ada semasa RUU Perbekalan 2020 tambahan maupun dalam RUU sekarang. Jadi, apakah perancangan untuk 60 juta ringgit ini? Sebelum saya mengakhiri, sekali lagi ingin saya menegaskan bahawa semasa krisis pandemik COVID-19, pilihan di hadapan seperti. Terima kasih Yang Berhormat dan juga Datuk Speaker. Tadi Yang Berhormat sentuh tentang COVID-19. Yang saya tahu yang Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi dia pergi ke Turki pada 3 hingga 7 Julai, tapi pada 13 dia datang ke Parlimen. Jadi kita tahu semua yang pergi ke luar negara mereka harus dikuarantin selama 14 hari. Tapi sekarang yang Menteri Kabinet sendiri tidak ikut. Dan adakah Yang Berhormat setuju bahawa yang denda ataupun
action haruslah dilakukan oleh Kementerian Kesihatan ataupun Parlimen terhadap menteri yang menyalahi undang-undang yang memerlukan seseorang dari luar negara untuk kuarantin ini. Pasti saya setuju dengan apa yang disebutkan oleh Putih. Sekiranya fakta itu adalah benar, tindakan yang tegas harus diambil terhadap mereka yang terlibat. Kenapa seorang yang balik daripada Turki, di mana 250,000 pesakit COVID-19 itu berlaku dengan puluhan ribu, hampir 6,000 kematian yang berlaku di situ, dan boleh dibenarkan hadir ke Parlimen yang akan membahayakan keseluruhan ahli yang hadir pada hari itu. Jadi atas isu peraturan perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat 10 sangat ni. ya, atas isu peraturan, kalaulah benar apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Seputih tadi, ada Yang Berhormat daripada sebelah sana yang juga merupakan seorang menteri telah keluar negara dan balik ke tanah air. Bukan saja itu, nak tahu peraturan menghadiri sidang parlimen, petua telah dibuat oleh yang dibetua di bawah aturan 99 bahawa semua orang yang didedahkan kepada wabak COVID ini harus menjalani proses SOP, kuarantin. Kenapakah perkara ini tidak dipatuhi oleh seorang menteri? Dan bukan saja itu, mendedahkan kita semua kepada wabak COVID. Adakah undang-undang ini hanya terpakai kepada rakyat sahaja dan bukan kepada yang berhormat di sebelah sana? Bolehkah Tuan Speaker membuat satu ruling di atas perkara ini? Tu jalankan tugas sama official apa pasal tak boleh. Perkara yang serius. Seorang menteri telah ke Turki, unofficial visit, balik tanpa kuarantin ke negara kita, masuk Dewan Rakyat. I mean, come on, this is a joke. Macam mana you kata Undang-undang ini adakah hanya terpakai kepada rakyat saja? Tuan Yang Bertua, saya ingin Menteri membuat Perikatan Nasional penjelasan tak perlu ikut. What is this? It's a joke. Kementerian Speaker. Punca Borneo duduk. Punca Borneo. Saya tidak benarkan penjelasan, tapi Punca Borneo duduk. tak Julutong buat. Ya, Speaker, ini Puncak Borneo duduklah. Sudahlah, kamu dah. Baik, Julutong ya, minta tulis kepada kami dan kami akan Tapi Speaker, perkara ini harus dibuat ruling dengan serta-merta. Perkara yang dibangkitkan oleh Seputih. apa itu ruling? ruling saya buat tulis bersurat kepada pejabat speaker dan Seorang menteri yang tidak mematuhi SOP kerajaan sendiri sungguh memalukan. Julutong, saya dah buat ruling saya tulis surat kepada Kalau jalankan tugas apa pasal tak boleh? Saya minta supaya Goping teruskan. Saya pun cuma telah tamat. sudah cukup. Ini menunjukkan bahawa apabila kita pakai SOP, penguasaan mesti jangan double standard. it Orang must be sama biasa rata. didenda, Kan double standard lah, lu pun terlalu juga lah. menteri dilepaskan. Jadi, tapi untuk COVID-19 ini saya cuma nak ulang. Respon kesihatan awam yang efisien dan efektif merupakan asas kepada pemulihan ekonomi. So don't save penny for pounds. Thank you. Terima kasih Yang Berhormat terima kasih. Goping. Mau cari Sekarang seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Tanjung Karang.